Selamat siang dan bertemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Jadi pada hari ini Om akan membahaskan satu subtopik yang sangat penting dalam bab 11 Matematik tingkatan 2 Transformasi Isometri, iaitu pantolan. Mari kita mulai. Baik, untuk pantolan hanya ada satu perkara penting sahaja yang pelajar kena ingat, iaitu paksi pantolan. Okey. Kalau hari itu translasi, kita kena ingat satu perkara, iaitu vektor translasi. Kalau putaran, kena ingat tiga perkara, iaitu arah putaran sama ada lawan jam ataupun arah lawan jam. Kemudian pusat putaran. Yang ketiga, dia punya sudut sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah. Jadi untuk pantolan hanya satu perkara sahaja, iaitu paksi pantolan. Baik, untuk memahami pantolan lebih lanjut, kita tengok contoh 1. Okey, kita lihat contoh 1A. Okey, bagaimana kita nak membuat image bagi objek ni setelah dipantulkan pada paksi pantolan yang diberi. Ini adalah paksi pantolan. Ini adalah objek. Okey, kita labelkan dia dengan O. Jadi apabila objek ni diberi, paksi pantulan diberi, untuk melukis dia punya image mudah saja. Okey, lihat bucu-bucu pada objek. Ini bucu. Jadi bucu-bucu tu kita pantulkan saja secara serenjang terhadap paksi pantulan. Okey, kita mulakan dengan bucu yang pertama. Katakanlah bucu ni. Okey, kita pergi secara serenjang ya. Serenjang tu maksudnya secara menegak kepada paksi pantulan ni. Okey, kita kira 1 2. Jadi dia pantulkan 1 2. Dia di sini. Okey, bucu yang seterusnya, bucu yang ni kita pantulkan 1 2. Dia pun 1 2 di sini. Okey, bucu yang ni kita pantulkan 1 2 3 4. 1 2 3 4 di sini. Okey, mudah saja. Bucu yang ni 1 2 3 4. Dia pun 1 2 3 4 di sini. Okey, bucu yang ni pula, yang atas ni, okey, kita kira 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi dia di sini. Okey. Dan bucu yang terakhir, bucu yang ni, okey, kita pantulkan secara serenjang, okey, kepada paksi pantulan. Kita kira sekarang. 2 4 6 8. Okey, kalau sini 8, sini pun 8 juga. 2 4 6 8. Jadi di sini. Okey, apabila bucu-bucu telah diplot, kita sambungkan saja bucu-bucu tu dengan menggunakan pembaris. Okey, Om sambungkan. Sambung. 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 Okey. Jadi ini adalah dia punya image. Jadi kalau sini objek, kita labelkan image sebagai I. Okey. Ini adalah objek, ini adalah image. Baik, kalau kita perhatikan objek dan image tu, apa dia ciri-ciri image? Okey, kita perhatikan ciri-ciri image ni, dia punya saiz dan bentuk dia adalah sama dengan objek. Itu yang pertama, iaitu saiz dia, bentuk dia sama dengan objek. Yang kedua, okey, dia adalah secara, image ni adalah secara songsang dengan objek, iaitu bersongsang sisi. Maknanya kalau dia ke sini, jadi kalau bersongsang sisi, dia terbalik macam ni. Okey, bersongsang sisi. Jadi kalau ada soalan yang tanya, apakah ciri-ciri image? Bagi suatu pantulan, pelajar kena ingat dua perkara saja, iaitu dia adalah sama bentuk dan sama saiz dengan objek, dan kedua dia adalah bersongsang sisi. Okey, bersongsang sisi. Okey, kita lihat contoh 1B. Okey, ini adalah objek. Om labelkan dengan O. Okey, objek diberi, garis pantulan diberi. Apa beza dia? Yang atas ni garis pantulan dia secara menegak. Yang ini secara mengufuk. Sama saja caranya. Kita ambil bucu-bucu di objek ni. Okey, katakanlah bucu yang ini. Kita pantulkan secara serenjang kepada paksi pantulan ni. Okey, kita kira 1 2 3. 1 2 3. Sini pun 3. Okey, kita ambil bucu yang ni, kita pantulkan.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama. Okey, kita ambil bucu yang ni. 1, 2, 3, 4. Okey, sini pun 1, 2, 3, 4. Di sini. Okey, bucu yang ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni. Okey, dan bucu yang terakhir, yang puncak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Okey, bila bucu dah siap, kita sambung saja dengan menggunakan pembaris. Okey, sekarang Om sambung. Okey, ini sambung. Ini sambung. Ini sambung. Okey, ini sambung. Dan yang terakhir, ini pun kita sambung. Jadi kalau ini adalah objek, kita labelkan ini sebagai I, iaitu image. Sekali lagi, kalau pelajar lihat, apakah ciri-ciri image? Okey, tengok. Dia punya image ni, dia punya size, bentuk dia sama dengan objek. Yang kedua, dia adalah bersongsang sisi. Maksudnya bersongsang sisi adalah dia terbalik. Okey, secara sisi terbalik. Okey, itu kalau diberi paksi pantulannya macam ni, mengupuk. Yang atas ni menegak. Okey, tak semestinya paksi pantulan dia menegak macam ni, mengupuk macam ni. Kadang-kadang paksi pantulan dia adalah condong ke kiri macam ni, atau condong ke kanan. Ini kita panggil condong ke kiri, ini condong ke kanan. Okey, kalau dia condong ke kiri, sama saja. Okey, lihat bucu-bucu pada objek. Katakanlah bucu yang ni. Okey, kita gerakkan secara serenjang ke paksi pantulan ni. Serenjang ya, bila serenjang maknanya 90 darjah. Okey, maknanya dia tidak boleh sengit. Dia mesti bersudut 90 darjah. Okey, kita gerakkan. 1,5. Setengah 1. Jadi dia lompat macam ni. Dia tak boleh lompat macam ni. Okey, atau dia lompat ke atas. Dia mesti lompat 90 darjah pada paksi pantulan. Okey, kita ambil bucu yang ni. Kita kira 1, 2. 1, 2 di sini. Okey, kita ambil bucu yang ni. 1, 2. 1, 2 di sini. Ingat ya, dia loncat 90 darjah. Yang ni kita kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ni. Okey. Kemudian yang ni 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Setengah 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Okey. Ada lagi tak bucu? Ada lagi yang bucu yang ni pula. Okey, kita pantulkan. 1, 2, 3 setengah. Setengah 1, 2, 3 yang ni. Okey. Apabila kita dah plotkan, kita sambung saja dengan menggunakan pembaris. Okey, sekarang Om sambung. Okey, kita sambung. Kita sambung. Kita sambung. Kita sambung. Ini pun kita sambung. Dan ini pun kita sambung. Ini adalah dia punya image. Okey, kita labelkan. Ini tadi O, objek. Ini dia punya I. Baik, sekali lagi. Apakah ciri-ciri image bagi pantulan? Suatu pantulan. Okey, ciri yang pertama, sama bentuk dan sama saiz dengan objek. Yang kedua, dia adalah bersongsang sisi. Mesti ada perkataan bersongsang sisi. Itu contoh satu. Jadi contoh satu ni, kalau diberi objek, kalau diberi paksi pantulan, kita nak lukiskan image bagi objek ni. Okey, bagaimana pula kalau objek diberi, image diberi, paksi pantulan tak diberi? Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Contoh 2. Baik, untuk contoh 2 ni, okey, kita lihat. Okey, kita lihat contoh 2A dulu. Okey, katakanlah ini objek, ini image. Okey, pelajar dikendaki melukis paksi pantulan. Yang ini pelajar dah boleh agak lah mana paksi pantulan dia. Paksi pantulan tu mesti bersimetri. Okey, berada di tengah-tengah antara objek dengan image secara simetri. Jadi kalau kita tengok, kita ambil satu bucu sajalah. Okey, bucu ni di objek, ini bucu ni di image. Jadi mana paksi atau garis yang berada di tengah-tengah? Mestilah garis ni. Okey. Jadi kita lukiskan saja paksi pantulan. Inilah paksi pantulan dia, mudah saja. Ini adalah dia punya
Kita labelkan dia punya apa tadi? Paksi pantulan. Jadi ingat, soalan mungkin keluar seperti contoh 2 ni, iaitu objek diberi, image diberi, pelajar dikendaki melukis paksi pantulan. Okey, bagaimana pula yang kita tengok yang contoh B ni pula? Okey, contoh B. Katakanlah sini objek, sini image. Maksudnya objek diberi, image diberi. Bagaimana kita nak lukiskan paksi pantulan? Sekali lagi, paksi pantulan mesti berada di tengah-tengah secara simetri antara objek dengan image. Jadi kalau kita tengok bucu ni di objek, mana bucu dia di image? Di sini. Okey. Jadi mana satu garis yang berada di tengah-tengah? Mestilah garis mengupuk yang ni. Ini dia punya paksi pantulan. Okey, kita labelkan paksi pantulan. Itu saja contoh 2. Jadi untuk contoh 2 ni, kalau objek diberi, image diberi, pelajar dikendaki melukis paksi pantulan sama ada secara negak, mengupuk, dan boleh juga condong ke kiri dan condong ke kanan bergantung kepada soalan. Baik, itu saja kita punya PDPC pada hari ini. Semoga pelajar semua faham, dan kalau pelajar rasa video Om ni sangat bermanfaat, boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Jadi kepada rakan-rakan yang baru mengikuti video Om ni, bolehlah subscribe supaya kalian boleh melihat video Om yang seterusnya. Baik, itu saja. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih.